Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pada murid-murid 3 Khazani. Pada hari ini 22 bulan 8 pada pukul 8 pagi kita akan belajar satu topik yang baru setelah kita telah habis tajuk yang lepas, iaitu sudut dan tangen pada bulatan. Hari ini kita akan balik pada bab yang baru, iaitu bab 7, pelan dan dengarkan. Kita akan belajar tentang unjuran ortogon. Standard pembelajaran hari ini ialah 7.1.1, melukis unjuran ortogon. Kita imbas kembali apakah iaitu kita imbas kembali bentuk-bentuk yang pernah kita belajar, iaitu bentuk 2 dimensi dan juga bentuk 3 dimensi. Okey, bagi bentuk 2 dimensi, kita ada bentuk contohnya segitiga, segi empat, bulat dan juga segi 4 tempat. Dan bagi bentuk 3 dimensi pula, kita ada contoh seperti piramid, silinder, kon dan juga cube. Okay. Itu adalah beza antara objek 2 dimensi dan juga 3 dimensi. Okey, kita akan mengetahui perbezaan antara permukaan rata dan juga permukaan melengkung. Permukaan rata ialah satu permukaan yang rata seperti tapak pada silinder dan juga tapak pada kon. Manakala permukaan melengkung adalah satu permukaan yang bukan permukaan rata, seperti yang terdapat pada silinder dan juga kon. Okey. Kalau permukaan rata ni awak letakkan di atas meja, maka dia tidak akan bergolek. Dia akan duduk secara statik, tidak berganjak. Ini adalah bentuk sfera di mana dia tidak mempunyai permukaan rata, hanya mempunyai permukaan yang melengkung. Seterusnya kita mengenali apakah itu satah. Satah ialah satu permukaan yang rata pada suatu objek. Terdapat 3 jenis satah, iaitu satah mengufuk, iaitu satah mendatar, yang kedua satah mencacang, satah yang berada di atas, dan juga satah condong. Okey, apa beza ketiga-tiga ni? Mari kita tengok. Dalam rajahnya ini, satah mengufuk ialah satah yang berada di atas lantai, iaitu tapaknya. Tapak adalah satah mengufuk. Satah mencancang ialah satah yang kedudukannya adalah berdiri. Dalam kes ni, bagi bentuk prisma ni, satah yang berdiri iaitu satah mencacang adalah kita mempunyai 2, iaitu ABF dan juga CDF. Okey. Itu ialah satah mencacang. Dan terakhir sekali ialah satah condong. Satah condong, kita ingat bentuk dia condong, iaitu BCEF dan juga ADEF. Okey, itu adalah beza antara satah mengufuk, satah mencancang dan juga satah condong. Seterusnya ialah normal kepada suatu satah. Normal kepada suatu satah ialah garis lurus yang berserenjang atau bersudut tegak dengan sebarang garis pada satah tersebut. Garis lurus yang berserenjang. Bila kita sebut berserenjang ni, dia semestinya 2 garis yang bersilang menghasilkan
satu sudut tegak. Okey, contoh yang tadi, gambar tadi, prisma. Kita tengok. Garis FM berserenjang dengan AB. Maka dia menghasilkan sudut tegak pada titik M. Okey, bergaris FM berserenjang dengan AB menghasilkan sudut tegak pada titik M. Yang kedua, garis EN berserenjang dengan garis CD menghasilkan sudut tegak pada titik N. Jadi berdasarkan pernyataan ini, kita boleh membuat satu kesimpulan, iaitu garis FM dan EN adalah normal kepada satah ABCD, iaitu satah mengufuk. Okey, kita tengok pada satu contoh. Awak boleh refer buku teks muka surat 171. Sajah di bawah menunjukkan prisma tegak dengan tapak segi empat tepat ABCD. Jadi ini adalah satah mengufuk sebab ini adalah tapak. M dan N ialah titik tengah AB dan CD masing-masing. Diberi panjang FG sama dengan panjang EH, sama dengan DN, sama dengan NC, sama dengan AM, sama dengan MB. Nyatakan normal kepada satah berikut, iaitu satah ABCD dan juga satah ADEF. ABCD ni adalah satah mengufuk sebab dia berada di atas lantai. Dan ADEF adalah satah mencancang. Sebab kita tengok keadaannya adalah seperti berdiri. Itu beza. Okey. Satah ABCD kat tapak dia. Normal bagi satah ABCD adalah FA GM sebab tengok G jatuh kepada M, HN kerana H jatuh di atas N, dan juga ED kerana E jatuh ke atas D. Okey. Susunan perlu betul. Susunan huruf-huruf itu hendaklah betul. Contohnya kan, garis FA bermaksud garis FA berserenjang dengan satah ABCD pada titik S. Huruf kena betul. Terusnya, satah ADEF, iaitu satah mencancang. Okey, tengok. Normal bagi satah ADEF ialah BA sebab B pergi ke A, CD sebab C dia akan pergi pada D, HE kerana H akan pergi pada E, dan lastly GF. Kesemua normal ni akan menghasilkan sudut tegak. Okey, sudut tegak 90, itu wajib. Seterusnya, kita pergi pada unjuran ortogon. Apakah unjuran ortogon? Unjuran ortogon adalah imej yang terbentuk pada suatu satah apabila unjuran garis dari objek berserenjang dengan satah tersebut. Okay. Imej yang terbentuk pada suatu satah apabila unjuran garis dari objek berserenjang 90 darjah dengan satah tersebut. Okey, kita dapat beberapa langkah untuk bina unjuran ortogon.
Yang pertama adalah perlu mengenal pasti jenis satah dan arah objek yang diunjurkan. Okay, biasanya kalau untuk melukis unjur ortogon ni, satah yang digunakan adalah satah condok, satah mengufuk dan juga satah mencancang. Yang kedua, kita lukiskan garis normal dari bucu-bucu objek kepada satah yang ditetapkan. Ingat, garis normal tadi ialah satu garis lurus yang berserenjang dengan sebarang garis pada satah tersebut. Boleh prefer buku teks muka surat 130. Dan akhir sekali sambung, okey, sambung titik persilangan antara garis normal dengan satah untuk mendapatkan unjuran ortogon bagi objek tersebut. Kita tengok contoh pada buku teks muka surat 171. Okey. Okey, yang color orange ni adalah objek. Manakala color putih ini adalah satah mengufuk. Okey, macam tadi mula kita lukiskan satu garis normal. Bayangkan di atas ni awak ada satu lampu dan awak suluhkan pada objek PQRS. Maka dia akan menghasilkan garis normal PA dan bersudut tegak pada titik A, garis normal QB iaitu bersudut tegak pada B, garis normal RC menghasilkan sudut tegak pada titik C, dan juga garis normal SD menghasilkan sudut tegak pada titik D. Ya, semua garis normal ini adalah 90 darjah. Kemudian awak sambung semua titik-titik itu untuk membentuk satu bentuk yang sama dengan objek. Ini adalah objek, PQRS adalah objek, manakala ABCD adalah image yang terpapar. Okey. Ini adalah arah pandangan dari atas. Ini adalah objek. Ini adalah garis normal. Dan jawapannya awak perlu tulis macam ni. Unjuran ortogon ialah ABCD. Dan kata lain, ini adalah image yang terbentuk. Tapi jawapannya awak perlu tulis macam ni. Unjuran ortogon ialah ABCD. Okey, kita tengok satu lagi contoh. Mula-mula kita kena pasti arah pandangan dan juga satah. Di sini kita tengok yang putih ni adalah satah mencancang kerana keadaannya dalam keadaan yang berdiri. Dan arah pandang adalah dari sebelah kanan. Kenapa? Sebab dia menghasilkan image di sebelah kiri. Okey. IU kita dapat beberapa normal pada satah ini, iaitu yang pertama garis normal yang pertama adalah garis AP menghasilkan sudut tegak pada titik P. Yang kedua garis normal IU menghasilkan sudut tegak pada U. Garis normal LT menghasilkan sudut tegak pada T. Garis normal DQ menghasilkan sudut tegak pada Q. Garis normal FS menghasilkan sudut tegak pada S, dan juga garis normal ER menghasilkan sudut tegak pada R. Untuk tips, untuk menentukan sama ada sesuatu itu adalah unjuran ortogon ataupun tidak, awak cuma perlu lihat pada image ni. Lihat pada image
Dan juga pada image itu mestilah mempunyai sudut tegak. Okey, contohnya digiti S, R, Q, P, U, T. Kesemuanya mempunyai sudut tegak. Kalau awak ada sudut tegak, maka ini adalah unjuran ortogon. Okey, itu tips dari saya untuk mengenal unjuran ortogon. Okey, sebelum kelas kita tamat, sila siapkan latihan uji minda 7.1A muka surat 173. Awak buat semua soalan yang terdapat pada muka surat 173. Hantar pada waktu tutorial pukul 9.30 pagi. Sepatutnya pukul 9 hingga 9.30 pagi. Ataupun awak nak hantar kerja sekolah ni pada awal waktu pun dibenarkan. Sebarang masalah, awak boleh bertanya terus melalui Telegram atau WhatsApp. Just tanya saya kalau sama ada awak tidak faham ataupun mempunyai sebarang kemusykilan. Cuma PM saja, nanti saya akan tolong. Okay. So that's all for today. Thank you.